Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila arwahi muallif hadha al-kitab wa مشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula malaikah itu amat banyak
Tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah jua yang mengetahuinya. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang kasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan juga curahan rahmatnya. Dapat lagi kita meneruskan pengajian pada malam ini sebelum kita dihentikan wastikau ketung. Jadi sambung balik pengajian kitab Paku Iman dan juga Simpulan Iman yang membicarakan mengenai bagaimanakah cara kita beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dah bincang dah sedikit hanya mengenai cara bagaimana beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini nak membicarakan pula mengenai bilangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib di atas kita ini mengetahuinya. Cuba kita tengok dia sebut di situ, dia kata bermula malaikat itu amat banyak dia tu sehingga mana tiada kita ketahui bilangan mereka itu. Malaikat Allah jua yang mengetahuinya. Baik, itu pun kita sudah jelas dah pada bulan yang lepas, iaitu berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Berdasarkan pada ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahawa tidak ada siapa pun yang mengetahui tentera-tentera Allah, iaitulah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa pun yang dapat mengetahui banyak mana melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, berdasarkan pada ayat Quran tersebut. Begitulah juga kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi satu gambaran kepada kita bahawa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat banyak. Iaitulah Nabi kita menyebut di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, kan? Seperti mana di bumi ini ada Baitullah, maka di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Kalau Baitullah di bumi ini tempat tawafnya sekalian manusia seluruh alam, kan, di pelosok alam bagi tawaf di situ, maka di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, iaitulah tempat tawafnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita memberitahu sekali tawaf malaikat di Baitul Ma'mur itu ialah 70,000. Maka selesai tawaf 70,000 ni, datang pula malaikat-malaikat yang lain 70,000 pula. Jadi malaikat yang tawaf tadi tak tawaf dah, habis 70,000 ni datang pula 70,000. Begitulah seterusnya sehingga hari kiamat. Cuba kita bayangkan,
Kalau sekali 70,000, kali yang kedua pula 70,000, dah 140,000. Kali yang ketiga pula 70,000, orang bagi dah 210,000. Banyak tu kan. Begitulah seterusnya 70,000 berterusan dan berpanjangan sehingga hari kiamat. Maka di situ dapatlah kita faham bahawa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak dan juga tak terhingga banyak sehingga kita tidak dapat mengetahui bilangan mereka itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, kita tengok lagi disebut. Hanya yang wajib kita orang yang mukallaf ini ketahui bilangan mereka itu dengan tafsil. Apa? Satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Ni maklum, tak payah kita hurai panjang lebar. Cuma kita tambah beberapa maklumat yang penting sahaja yang mungkin kita tak tahu. Baik, cuba tengok. Pertamanya Jibril atau Jibrail. Itu maklum apa tugasnya dan juga apa kerjanya. Dia kata kerja malaikat Jibril membawa wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kerjanya juga mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku di dalam alam ini. Itu maklum. Cuma kan sebagai maklumat tambahan, kalau orang tanya kepada kita berapa kali malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi Adam alaihissalam, begitulah juga berapa kali malaikat Jibril alaihissalam turun bawa wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam. Berapa kali malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah juga berapa kali kan malaikat Jibril alaihissalam bawa turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitulah juga ke atas Nabi Isa alaihissalam, akhirnya ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini maklumat yang kita tak pernah dengar ataupun kita dengar tapi kita tak ambil berat, kan? Ini juga di antara maklumat yang penting. Jadi kata ulama, iaitu Ibnu Adil, mengatakan bahawa diriwayatkan bahawa malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Adam alaihissalam iaitu sebanyak 12 kali. Malaikat Jibril dia turun ke atas Nabi Adam alaihissalam sebanyak 12 kali. Baik. Manakala malaikat Jibril alaihissalam bawa turun wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam iaitu sebanyak 4 kali. Seterusnya malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu turun bawa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu 42 kali. Kan 42 kali. Dan seterusnya Jibril alaihissalam membawa turun wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam sebanyak 50 kali. Dan ke atas Nabi Musa alaihissalam 400 kali.
Dan kata Nabi Isa alaihi salam 10 kali. Manakala kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam turun wahyu sebanyak 24,000 kali. Kan 24,000 kali. Berarti kita dapat faham di situ. Malaikat Jibril banyak sekali turun bawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diriwayatkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan fi qiraati mi'adi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan bagi Syekh Muhammad Syekh Ahmad Al-Fashani Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan boleh rujuk di sana sebagaimana yang disebutkan oleh ulama. Ini sebagai maklumat tambahan. Kerana tugas malaikat Jibril alaihi salam ialah menurunkan wahyu. Bukan setakat itu saja, bahkan dia juga ditugaskan oleh Allah Ta'ala ada tugas-tugas dan kerja yang lain. Apa? Itu tengok disebut dasar, iaitu mentadbir diam-diam perkara yang berlaku di dalam alam ini. Itu juga di antara tugas dan juga kerja malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Lalu timbul soalan. Takutlah awak tanya soalan. Sekarang malaikat Jibril alaihi salam masih ada tugas? Ataupun malaikat Jibril alaihi salam macam dengan tuan-tuan sudah pension? Kan tugas malaikat Jibril alaihi salam ialah turun wahyu. Wahyu itu diturunkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Masalahnya sekarang nabi sudah tidak ada, rasul-rasul pun sudah tidak ada. Jadi tugas Jibril adakah selesai di situ? Maka di sinilah tuan-tuan, tu guru kita, pengarang kitab ni, dia jaga takut orang salah dan juga silap faham. Lalu dia kata, ada pun orang yang berkata Jibril sekarang ini habis kerjanya. Kalaulah ada orang sekarang kata Jibril lah ni pencen dah, tak ada kerja dah, habis tamat tempoh dah, masa khidmat dia. Khidmat dia kerjanya ialah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul alaihi wassalam. Maka para nabi dan para rasul alaihi wassalam sekarang sudah tidak ada. Jadi habislah kerja dia. Lalu orang cakap, Jibril sekarang sudah tidak ada kerjanya. Maka orang yang cakap begitu tu jadi lagu mana, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Kata tuan kita, yang kata apa? Kerana tiada nabi-nabi dan rasul-rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya, tuilan bagi habis kerja. Maka adalah orang yang berkata demikian itu, dia bagi semata-mata jahilnya orang. Cakapan orang yang berkata begitu, itu adalah cakapan daripada kejahilan. Sebab apa kata jahil? Kerana Jibril alaihi salam masih lagi ada kerjanya, tugasnya yang lain. Kan? Cuba tuan-tuan tengok dalam ayat Al-Quran. Kita ada baca dalam surah apa? Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Itu ayat yang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun pada malam Al-Qadar.
dan juga roh. Roh di situ ialah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah gelaran bagi malaikat Jibril alaihi salam, kan? Jadi pada malam Al-Qadar juga malaikat Jibril alaihi salam turun. Dia ada tugasnya, dia ada misi dia ada kerja dia, kan? Jadi malam Al-Qadar tiap-tiap tahun berulang. Apabila berulangnya bulan Ramadan pada setiap tahun, maka alam Al-Qadar itu juga berulang. Berarti di situ dapatlah kita faham bahawa malaikat Jibril alaihi salam masih lagi ada tugas dan juga kerjanya. Itu. Baik. Dan keduanya daripada 10 tadi, Mikail atau Mikail, dia baca sikit. Mula tu dia panjang pendek, Mikail atau Mikail. Dia panjang, baik sikit. Kerjanya mentadbirkan rezeki segala makhluk dan hujan dan lain-lainnya. Dan ketiganya Israfil, kerjanya tiup sangkakala. Dan keempatnya Izrail, boleh kita baca dengan fathah ain, Azrail. Boleh baca dua wajah, Azrail atau Izrail. Kerjanya mengambil nyawa tiap-tiap yang bernyawa. Mana walaupun hama dan kuman yang sangat halusnya, itu juga dicabut oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada sini maklumat tambahan, kalau kata setiap yang bernyawa semuanya diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa mereka, soalan, maka malaikat Jibril dan malaikat Israel juga dia jenis bernyawa. Siapa yang mencabut nyawa dia? Di sini ada khilaf pandangan dan juga pendapat ulama. Ada ulama kata dia sendiri yang mencabut nyawa dia, itu satu qaul. Dan qaul yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa malaikat Azrail. Ada dua qaul itu. Itu dua-dua qaul adalah mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua betul begitu. Baik. Firman Allah Ta'ala disebut situ, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Artinya turun malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan titah dan suruh daripada Tuhan mereka itu. Itu dia ambil dalil kata malaikat Jibril alaihi salam itu masih lagi ada tugas dan juga kerjanya. Baik. Min kulli amr, artinya dengan tiap-tiap pekerjaan yang maqdahkan dia oleh Allah Ta'ala bagi tahun itu hingga tahun hadapan. Apa dia? Tiap-tiap pekerjaan tu daripada ajal dan beranak dan rezeki dan lain-lainnya, dan diserahkan pada mentadbirkannya kepada 4 malaikat, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini kita tahu urai panjang dah ni, kan? Baik. Dan kelima dan keenamnya daripada bilangan para malaikat yang wajib atas kita tiap-tiap orang mukallaf ini kena mengetahui di atas jalan tafsil satu persatu. Apa dia? Iaitu dia kata daripada 10 tadi malaikat mungkar dan nakir. Kerja malaikat mungkar dan nakir ni soal orang yang mati.
Itu kerjanya ialah menyoal orang yang mati. Soal itu bila? Soal itu iaitu selepas daripada melangkahnya 7 langkah orang yang menghantarkan mayat ke kubur. Di langkah 7 langkah, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kan? Gitu. Baik. Lepas itu timbul soalan, dia kata, soal orang mati. Nak soal aku mana orang mati. Orang mati bukan boleh dengar lah, kan? Nak bercakap pun tak boleh. Maka di sini dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu i'adatul ruh, sebagai wajib atas kita beriman Allah Subhanahu wa taala mengembalikan balik roh orang yang mati itu sekadar pinggang dia, tak penuh, dia tak sampai ke kaki. Sebab kalau sampai ke kaki takut lari, kan? Dah lah, tu saya tambah ya. Tak ada takut lari, nak lari ke mana? Dalam kubur. Maksudnya sampai dekat pinggang ni, sekira-kira mayat itu dia boleh dengar soal Munkar Nakir, dan juga dia boleh jawab soal Munkar Nakir, dia faham tadi. Tuhan kembalikan balik roh kita itu ke dalam jasad, kan? Kemudian disoal. Apa soalan tu? Bocor. Tuan pun tahu, kan? Soalan bocor. Siapa Tuhan engkau? Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Tuhan tahu soalan-soalan dia, kan? Itu antara soalan-soalan yang dia akan disoalkan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Bahkan tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, itu soalan di dalam kubur. Kalau kita tengok dalam kitab Hayyul Walad yang dikarang susun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka Imam Ghazali kata apa? Aku tengok tersebut dalam kitab Injil, ketika mayat diletakkan di atas pengusung, maka orang mengusung mayat itu sebelum sampai di tanah perkuburan, dalam masa usung tu, kan, mayat tadi disoal 40 soalan. Allahu Akbar. Lepas itu tuan-tuan, wasiat ke anak tuan-tuan. Wasiat apa? Nanti bila aku mati, hampa jangan letak atas pengusung, letak atas kereta jenazah, kan? Sebab letak atas kereta jenazah tak kena soal. Hajat tu tak, semuanya kena soal. Letak atas kereta jenazah ke, atas pengusung ke, kereta surung ke, kan? Semuanya akan disoal. Ini disebut dalam kitab Injil, kata Imam Ghazali. Sebelum sampai terletak di kubur tu, 40 soalan dulu akan disoalkan di atas pengusung tu. Soalan tu apa tuan-tuan? Yang bocor satu ya, 39 soalan tak tahu. Yang bocor satu saja soalannya, 39 lagi tak tahu apa soalan yang akan disoalkan di dalam pengusung. Ini yang kita takut ni, kan? Apa soalan yang pertama? Soalan pertama, Tuhan akan tanya, kenapa engkau lebih mengutamakan tempat pandangan manusia daripada tempat pandangan aku? Apa tempat pandangan manusia? Muka, wajah. Apa tempat pandangan aku? Tempat pandangan aku ialah hati. Hari ini manusia lebih mengutamakan wajahnya daripada hatinya, sedangkan hatinya itu ialah tempat tilikan, tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kita nak jawab? Kalau kita hanya suka membersihkan muka, membaik muka, kan? Tapi hati kita membiarkan kotor dan busuk, tidak berharga dan sebagainya, apa kita nak jawab? Itu soalan pertama yang bocor. Yang 39, wallahu a'lam. Imam Ghazali tak cerita pun dalam kitab Ayyuhal Walad. Kemudian sehinggalah mayat tadi diletakkan di tepi kubur dia, kan? Bila letak di tepi kubur, kemudian mayat tadi dimasukkan ke dalam kubur. 7 langkah orang balik, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Soal pula, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa ikutan kamu? Dan seterusnya soalan-soalan yang lain. Tuan-tuan, kita tua-tua dah ni, hujung umur ni, siap sedialah untuk jawab peperiksaan ini. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tak lulus, di depan kita itu masih lagi perkara yang besar-besar menunggu kita. Batu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menziarahi kubur, maka Sayyidina Uthman menangis, teriak sampai basah janggutnya. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Sayyidina Uthman menjawab, "Apakah kamu tidak mendengar firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fama naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru, wa ma lam yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu asyaddu." Nabi kata, Sayyidina Uthman kata, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu perhentian yang pertama daripada perhentian akhirat. Siapa yang lepas daripadanya, maka hak selepasnya itu lebih mudah. Tetapi siapa yang tidak lepas daripada kubur, maka yang selepasnya itu asyaddu, lebih dahsyat, lebih teruk, lebih hebat lagi. Maka tuan-tuan, puan-puan, saya seru kepada diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kita hujung-hujung umur ni perbanyakkanlah bertaubat, beristighfar, perbanyakkanlah taqwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita yang boleh melepaskan kita daripada soal Munkar Nakir, azab kubur dan sebagainya. Salah satunya tuan-tuan, iaitu jangan tinggalkan surah Al-Mulk sebelum daripada kita tidur. Itu yang alhamdulillah di masjid kita ni kan diamalkan surah Al-Mulk selepas daripada Isya, 3 sebelum daripada tidur lah tu. Teruskan beramal, tapi tingkatkan lagi dengan amalan-amalan yang lain lagi, kan? Bertaubat sebelum tidur, beristighfar sebelum tidur, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sebelum daripada kita tidur, dan lain-lain lagi. Itu di antara amalannya. Baik, mudah-mudahan kita semua lepas daripada azab dan juga soal Munkar Nakir di dalam kubur ini. Lepas tu tuan-tuan, barulah kita tidur di dalamnya dengan selama-lamanya tenang. Sebab tu Nabi kita bersabda selepas pada dijawab dari semua soalan, maka Nabi kita sabda, kan, malaikat pun berkata, "Nam kanaumil harus." Tidurlah seperti mana tidur pengantin baru. Kan? Soalan tu tuan-tuan berlanjutan disebutkan dalam beberapa riwayat hadis berlanjutan sehingga
7 hari 7 malam. Bahkan riwayat yang disebut sampai 40 hari 40 malam. Soal tadi disoal. Allahu Akbar. Kita ambil perisa apa Nabi kuat dalam sehari 2 ya. Kan? Itu pun berapa soalan saja. Ni 40 hari 40 malam. Allahu Akbar. Buatlah persiapan, persediaan. Baik, seterusnya kita tengok. Dan ketujuhnya dan ke-8-nya Raqib dan Atid. Kerjanya, kerja Raqib dan Atid itu menyurat pekerjaan tiap-tiap mukallaf. Tengok. Kerja mereka ini diwakilkan oleh Allah, yang diberi tugas kerja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, menulis setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap seorang, kan, sama ada baik ataupun tidak baik. Sehingga mana? Tengok dia kata hingga mengerang waktu sakit sekalipun disurat juga. Kan, mengerang atau mengeluh. Ada sakit, tu pun juga ditulis oleh malaikat, kan, Raqib dan juga Atid. Sebab tu kata ulama, di antaranya ialah Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan bahawa sayudianya dan juga sepatutnya seorang itu waktu ketika sakit dia sebut daripada dia beza alif ha, alif kha, kan. Maka sayudianya kalaulah waktu ketika sakit tak tahan sangat nak bunyi, nak mengerang pun bunyi panjang sikit sebab kata ulama itu ismun min asma'illah, kerana itu salah satu daripada nama-nama Allah. Jadi kita sebut itu maksudnya Allah. Itu kata ulama. Jangan kita sebut kalau itu kata ulama itu ismun min asma'i syayatin, itu satu nama daripada nama-nama syaitan. Jadi seeloknya tuan-tuan puan, hadirin hadirat sekalian, waktu ketika kita nak mengerang sakit tu, lebih baiknya kita sebut Allah, sebab ditulis, dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak tinggal walau sedikit pun. Habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, sambung balik. Dan kesembilannya Malik, kerjanya mengelola neraka. Dan kesepuluhnya Ridwan, kerjanya mengelola syurga. Itu tak payah kita urailah. Jadi kesimpulannya, yang wajib di atas kita setiap orang yang mukallaf mengetahui nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ialah 10 saja. Seperti yang kita sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, kan? Dan seterusnya, Bani Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan juga Ridwan. Ini kita pakai hadam belakang dah ni. Tak payahlah kita nak terangkan. Baik, kita masuk sikit yang seterusnya. Lalu dia kata soal, macam mana percaya dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ni manakala selesai kita mengetahui bagaimana cara kita nak beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, lalu Tuan Guru kita buat pula soalan, bagaimana cara pula kita nak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang di mana beriman dengan kitab-kitab Allah taala itu salah satu daripada rukun iman. Maka tengok dia jawabnya itu bagus. Dia buat dalam bentuk soal jawab. Sebab bila kita buat bentuk soal jawab itu, dia lebih ringan ke lama dan juga lebih jatuh di dalam hati. Okay. Yang ni ingat lama. Baik. Sebab tu mengaji ni kalau tak ada soal, tak ada jawab, jadi tak tahu nak faham lagu mana atau nak ambil lagu mana. Bila dia buat soal jawab itu, mudahlah atas kita nak tahu ataupun orang panggil nak ingat, kan? Baik. Lalu dia jawab, dia kata, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad
Ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya yang diturunkan. Tu beberapa banyak kitabnya yang diturunkan. Banyak mana tu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Bila disebut kataan beberapa banyak, banyak mana kita tanya balik? Soal atas soal dah. Banyak mana yang diturunkan tu? Maka khilaf ulama kerana khilaf riwayat. Ada setengah ulama kata 104 buah. Itu mengikut satu riwayat. Kan? Maka kata ulama, riwayat ini dhaif. Riwayat yang kedua mengatakan bahawa 114 buah kitab. Riwayat ini juga ulama kata dhaif, tak kuat lagi. Dan satu riwayat lagi, iaitulah 180 buah kitab yang diturunkan ke atas Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Riwayat ini pun juga dhaif, tidak kuat. Baik. Maka tiga riwayat ini disebutkan dalam kitab mana? Iaitu yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Al-Muqtadi bi Syarhil Hudhudi, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyid Ahmad Suhaimi Al-Maghribi. Kan boleh kita tengok di sana. Kita abang tempat rujukan sekali. Kan? Baik. Habis tu yang mu'tamadnya lagu mana? Yang mu'tamadnya kata ulama ialah adamul hasri fi adadin muayyan, iaitu tidak boleh kita menentukan dan menghinggakan pada bilangan yang tertentu. Tak boleh kita kata 104, tak ada dah lain, tak boleh. Kita juga tak boleh kita katakan 114, tak ada dah lebih pada tu, tak boleh. Begitu seterusnya, tidak boleh kita kata, tak boleh kita tentukan takat 180 ya, tak ada dah lepas pada tu, tak. Ya, ada lagi banyak yang kita tidak ketahui. Banyaknya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas nabi-nabinya dan rasulnya. Lepas timbul lagi soalan, adakah kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka ini diturunkan oleh Allah Ta'ala akan kitab-kitab? Maksudnya setiap seorang akan diturunkan kitab, gitu kan? Tengok Tok Guru kata apa. Dia kata banyak kitabnya yang diturunkan atas setengah rasul-rasulnya. Atau kena faham ibarat kitab. Dia kata atas setengah rasul-rasulnya. Maka di situ dapatlah kita faham bahawa bukan kesemua rasul diturunkan ke atas mereka kitab, dan bukan kesemua nabi-nabi diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka kitab. Hanya sikit sahaja, segelintir sahaja. Berapa? Bila disebut setengah rasul tu, berapa orang? Kan? Berapa orang? Maka kita jawab, iaitu 8 orang sahaja nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka kitab-kitab dan suhuf. 8 saja. Siapa 8 tu? Cuba tengok. Pertamanya iaitu Nabi Idris dan Nabi Adam. Nabi Adam Allah Ta'ala turunkan kepada dia kan 10 suhuf. Lepas itu siapa? Anak Nabi Adam alaihi salam, iaitulah Nabi Syis. Nabi Syis. Maka Nabi Syis Allah Subhanahu wa taala turun
turunkan kepadanya 50 suhuf. 50 suhuf. Lepas yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi Nuh, Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam, iaitulah sebanyak 30 suhuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam 10 suhuf. Lepas itu kitab Taurat atas Nabi Musa. Lepas itu kitab Zabur atas Nabi Daud. Lepas itu barulah diturunkan kitab Injil atas Nabi Isa, dan akhirnya diturunkan kitab Al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab satu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, kam anzalallahu min kitabin. Wahai Rasulullah, berapa banyakkah yang Allah Ta'ala turunkan kitab? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, mi'atun wa arba'atu kutubin minha ala adama 10 suhufin wa ala syizin kan 50 sahifatin wa ala Idris 30 sahifah wa ala Ibrahim 10 sahaif wa ala wat-Taurat wal-Injil wat-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu jawab. Setelah Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, berapakah kitab yang Allah Ta'ala turunkan? Maka Nabi kita jawab 104 buah. Ini mengikut satu riwayat, kan? Ke atas Nabi Adam iaitu 10, ke atas Nabi Syith anak Nabi Adam 50, lepas tu ke atas Nabi Idris 30, ke atas Nabi Ibrahim 10. Campur semua tu jadi 100, kan? Lepas tu Taurat, lepas tu Zabur, lepas tu Injil, lepas tu Al-Quran, campur 4 lagi jadi 104 buah. Ini berdasar hadis ini. Tapi ulama mengatakan bahawa hadis ini dhaif, seperti kita sebutkan tadi, kan? Ada riwayat 114 yang kita sebutkan tadi, dan juga ada riwayat 180. Baik, tapi masalah yang kita bincang sekarang ialah berapa orang Nabi yang diturunkan ke atas mereka kitab tadi? Hanya 8 orang saja. Tuan-tuan bilang balik, Nabi Adam, Nabi Syith, lepas itu Nabi Idris, Nabi Ibrahim, 4, kan? Lepas itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 orang sahaja yang diturunkan oleh Allah Ta'ala akan kitab ni. Sebab dalam kitab ni disebut atas setengah rasul-rasulnya, bukan ke semua. Tu nak faham ibarat kita, kan? Atas setengah rasulnya sahaja. Baik, kalau begitu bagaimanakah cara kita nak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini? Ya kata, iaitu kitab-kitab Allah itu ialah titah Allah dan firman Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya. Yang ni Jibril bacanya dengan mulut, beri Rasul itu dengarnya, bukanlah diunjuk surat. Bukan begitu, kan? Itu begitu. Jadi dalam kitab-kitab tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan 4 benda. Apa dia 4 perkara tu? Pertama,
Allah Ta'ala menerangkan dalam kitab itu perintah dia. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menerangkan juga dalam kitab-kitabnya itu tegaan dan larangannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dalam kitab-kitabnya itu ialah janji-janji dia. Dia pakai wa'dahu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam kitab-kitabnya itu ancaman, azab dan juga siksa dia. Dia panggil wa'idah. Wa'idahu, ancaman dia dan juga azab. Begitulah di dalamnya tu kitab-kitab tersebut. Bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Di dalam kitab-kitab itu Allah Ta'ala menjelaskan apa yang disuruh, apa yang ditegur, apa yang dijanjikan dengan pahala dan syurga, dan juga apa yang diancam dengan azab dan juga siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lepas itu tuan-tuan, qaul mu'tamadnya lagu mana? Ada yang dia sebut bermula qaul yang tahqiqnya tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Maka jangan kata 104 buah atau lainnya. Jangan kita sebut gitu 104 buah atau 114 atau 180. Semua itu riwayat-riwayat yang dhaif. Kan? Muktamadnya kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya itu. Baik. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya itu 4 kitab jua. Ini tak dapat tidak. Baik. Tuan-tuan dengar baik-baik yang ni. Pertamanya Taurat, diturun atas Nabi Musa alaihi salam, bacaannya dengan bahasa Ibrani. Ini nak abang tak tahulah bahasa Ibrani ni. Kita pun tak tahu. Lagu mana bunyi dia. Baik. Cuma sebagai maklumat tambahan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, untuk buat catatan, kan? Kitab Taurat diturunkan ke atas Nabi Musa alaihi salam bila? Tu ya. Jawabnya, kitab-kitab ini, kitab-kitab Allah semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab Allah, ini maklumat awal tambahan, kan? Semua kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan ke atas rasul-rasulnya ni semuanya diturunkan di bulan Ramadan, kan? Bukan bulan yang lain. Cumanya bulan Ramadan tu ada awal, ada pertengahan, kan? Ada penghujungnya. Maka kitab Taurat ni tuan-tuan diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan Nabi Isa, Nabi Musa lah, bukan Ramadan kita. Ramadan Nabi Musa iaitu pada malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan. Malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Tu. Baik. Maklumat yang kedua sebagai maklumat tambahan, apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Isi kandungan yang terkandung dalam kitab Taurat iaitu beberapa perkara. Pertama, yang terkandung dalam kitab Taurat ini iaitulah ahkam syar'iyyah. Dia panggil hukum-hukum syara'. Yang kedua, yang terkandung dalam kitab Taurat ialah al-aqaid as-sahihah. Dia panggil akidah-akidah yang sahih. Akidah-akidah yang sahih.
Dan yang ketiga yang terkandung dalam kitab Taurat, dia panggil at-tabsyir bi zuhuri kan nabiyyin min bani Ismail alaihi wassalatu wassalam, iaitu menceritakan satu berita gembira dengan kelahiran seorang nabi daripada kalangan Bani Ismail, anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Siapa? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, dipanggil tabsyir, berita gembira, menceritakan bahawa akan lahir seorang nabi daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan juga dalam kitab Taurat itu apa dia? Bahawa nabi yang datang itu dia akan bawa syariat yang baru. Syariat yang baru yang di mana dia akan menasahkan, membatalkan syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Ini yang terkandung di dalam kitab Taurat, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita, al-ulama'ul a'lam, dipanggil tokoh-tokoh ulama kita di sunnah wal jamaah. Tentu boleh rujuk dalam kitab al-jawahir al-kalamiyah fil aqaid al-islamiyah kan. Di situ pakai kita tengok lagi. Dan keduanya daripada 4 buah kitab yang wajib atas kita kena mengetahui atas jalan tafsir itu ialah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan atas Nabi Daud, bacaannya dengan bahasa Qibti. Bahasa Qibti ini setengah ulama kata bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa Qibti. Tahulah macam mana bunyinya. Baik. Cumanya maklumat tambahan, kitab Zabur juga diturunkan di bulan Ramadan. Kan juga diturunkan di bulan Ramadan, iaitu pada malam yang ke-12 bulan Ramadan. Malam yang ke-12 bulan Ramadan diturunkan kitab Zabur. Baik. Kemudian untuk kita menambahkan maklumat tambahan, apa yang ada, apa yang terkandung dalam kitab Zabur ini. Yang terkandung dalam kitab Zabur ni kata ulama ialah ad'iyah, doa-doa, zikir-zikir, mawa'id, peringatan-peringatan, dan juga hikam, yakni kata-kata hikmah. Itu yang terkandung di dalam kitab Zabur. Tiada hanya doa-doa, zikir-zikir, peringatan-peringatan, dan juga kata-kata hikmah. Tidak ada dalam kitab Zabur itu ahkam syar'iyah, hukum-hukum syarak, tak ada dalam kitab Zabur. Kan? Aqidah sahihah pun juga tidak ada dalam kitab Zabur. Ini kerana apa? Kerana Nabi Allah Daud alaihi salam ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikut syariat Nabi Musa. Sebab dalam kitab Zabur tu tak ada hukum syarak. Sebab hukum syarak, syariat Nabi Daud sama dengan syariat Nabi Musa. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ikut syariat Nabi Musa. Aqidah pun seperti juga dalam aqidah yang disebut dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Zabur ni hanya ada ad'iyah, azkar, mawa'id, hikam. Ada 4 perkara saja, iaitu doa-doa, zikir-zikir, peringatan-peringatan, dan juga mempanggil kata-kata hikmah. Dia tak ada hukum syarak, tak ada. Sebab Nabi Allah Daud alaihi salam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Baik, sikit lagi tengok.
Dan ketiganya daripada empat tu ialah kitab Injil. Kitab Injil diturun atas Nabi Isa alaihi salam, bacaannya dengan bahasa Suryani. Baik. Maklumat tambahan, kitab Injil juga diturun di dalam bulan Ramadan juga, iaitu tuan-tuan diturun dalam bulan Ramadan pada malam yang ke-18 bulan Ramadan. Malam yang ke-18 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi Isa lah alaihi salam kan, diturunkan situ. Kemudian apakah isi kandungan yang terkandung dalam kitab Injil? Yang ada dalam Injil ni tuan-tuan, iaitulah bayanul haqaiq. Itu yang pertama, iaitu menerangkan segala hakikat sesuatu. Yang kedua yang terdapat dalam kitab Injil itu adalah da'watul khalqi li tauhidil khaliq, iaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Sang Pencipta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terkandung dalam kitab Injil itu menasahkan sesetengah hukum yang tersebut dalam kitab Taurat. Kan kitab Injil dia menasahkan sesetengah hukum yang terdapat dalam kitab Taurat, syariat Nabi Musa alaihi salam. Dan yang keempat, di dalam kitab Injil ini iaitulah ada berita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu dia antara isi kandungan yang ada di dalam kitab Injil. Yang terakhir dia kata, dan keempatnya Quran diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaannya dengan bahasa Arabi, bahasa Arab. Itu maklumlah dalam Al-Quran ada beberapa riwayat. Ada kata riwayat Al-Quran diturunkan malam yang ke-17 Ramadan. Itu satu riwayat. Ada riwayat kata Al-Quran itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Dan riwayat yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan pada malam 27 berdasarkan pada ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau mengikut tafsir Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim dengan tafsir Al-Quran, iaitulah malam Al-Qadar itu malam 27. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, jadi malam 27 Ramadan. Ini mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka apa ada dalam Quran? Itu tak usah ceritalah. Dalam Quran itu serba lengkap, semuanya ada belaka kalau kita pelajarinya. Macam-macam ada perintah Allah, larangan Allah, janjian Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah umat-umat yang dahulu, perbandingan banyak lagi lah yang terdapat di dalam Al-Quran itu, yang tak dapat kita nak kisahkan. Baik. Kemudian katanya, dan wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul-Rasul yang dahulu itu sudah Tuhan mansuh, buang hukum-hukumnya. Situ dululah, itu panjang lagi. Dan kita nak bincang pula di dalam bab nasakh. Sebab nasakh itu dia ada 4 jenis. Ada nasakh kitab bil kitab, ada nasakh kitab bis sunnah, ada nasakh sunnah bil kitab, ada nasakh sunnah bis sunnah. Ini nanti kita bincang kemudian. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada nasakh hukum serta kekal bacaan.
Ada pula nasah bacaan serta kekai hukum. Dia banyak jenis nasah-nasah data. Allah alam billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunaka ya Allah. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunaka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami daripada bergantung, berpegang, bertawud kepada selain daripada Engkau ya Allah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.